Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadzana idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang dapat bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Okay. Kita sambung lagi siri kita, siri yang keempat, masih dalam topik pengamiran. Okay. Masih dalam topik pengamiran. Kita sambung dengan soalan daripada contoh 21. Tapi sebelum tu kita buat overview orang kata, kita imbas semula. Okay. Untuk mengira luas, okay, yang melibatkan penggunaan kamiran ini, okay, kita ada 3 jenis yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama ialah luas bila melibatkan satu garis lengkung saja. Okay, satu garis lengkung saja. Yang ni. Okay, yang ni yang pertama. Okay, satu garis lengkung saja. Okay. Satu garis lengkung ini dia ada 2 jenis. Sama ada garis lengkung itu luasnya kita nak kira daripada garis lengkung ke paksi X ataupun luas daripada garis lengkung ke paksi Y. Yang ini cikgu dah cerita. Luas daripada garis lengkung ke paksi X cikgu dah cerita dalam siri yang ketiga. Siapa yang rasa dia lupa nak ni, tengok balik siri ketiga. Okay. Kemudian hari ini kita akan tengok dalam siri yang keempat, okay, luas di antara garis lengkung dengan paksi Y. Dan sekiranya masa mengizinkan, cikgu akan sambung dengan luas satu garis lengkung dan satu garis lurus. Yang kedua ni pula. Yang kedua, satu garis lengkung dan satu garis lurus. Dan sekiranya ada lagi masa, okay, kita pergi yang ketiga pula, melibatkan 2 garis lengkung pula. Gambar pun juga bagi dah gambar tu. 2 garis lengkung lah. Okay, macam ikan. Okay. So kita berada dalam siri keempat, cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak kira luas di antara garis lengkung dengan paksi Y. Ni soalan dia. Kita tengok garis lengkung, yang merah tu garis lengkung lah, tak payah tunjuk kot kan, mesti kenal dah tu. Okay. Dan kita dapati kawasan yang kita nak kira ni, dia di antara lengkung dengan paksi Y. Okay. Formula. Formula. Ingat lagi, perkataan luas akan bagi tahu kita nak guna apa? Ni luas, simbol pun simbol kamiran tu. Luas maknanya kita kena buat apa? Kita kena buat kamiran. Oleh kerana kita nak kamir antara lengkung dengan paksi Y, maka kita letak dekat sini DY. DY ni dia ada cerita lah. Cerita dia apa? Saya nak kira luas terhadap paksi Y. Kita letak DY. Jadi simbol DY tu dah bagi tahu dah kita apa nak buat. Bila dia DY, dia kena cari kawan dia. Kawan dia ialah huruf X kat sini. X. Yang pertama DY bagi tahu kawasan lengkung, kawasan yang kita nak kira antara lengkung dengan paksi Y. Yang kedua ialah X. Yang ketiga ialah dia punya had kamiran. Had kamiran dari sini, had kamiran hendaklah diambil pada paksi Y. Jadi DY ini bagi tahu kita 2 maklumat. 2 maklumat. Apa maklumat yang kedua? Iaitu had kamiran. Di paksi Y. Tu had kamiran. Kod tak nampak juga. Tu dia bagi besar. Tu. Okay. Kod tak nampak juga. Jadi luas kita nak kira ialah kamiran. Bila kita letak DY, ada 2 maklumat disembunyikan dalam DY itu saja, iaitu luas terhadap paksi Y dan had kamiran kena ambil di paksi Y. Jangan ambil di paksi X lah, jangan buat silap. Okey, jom kita kira. Jadi kita tahu luas kita sekarang ni, had bawahnya ialah 1. Okey, had atasnya ialah 4. Okey. Jadi kalau kita nak kira, macam mana kita nak kira luas ni? Kamirkan, okey, kita gantikan X, dia dah bagi X cantik dah kat kita, okey. X dia ialah Y tolak 3 kuasa 2 tambah 2
dy. Okey, kita ada beberapa cara, kita boleh terus kamirkan ataupun kita kembangkan dia. Itu kedua-dua cara ni bolehlah digunakan. Okey, kita kamirkan yang ini. Cikgu kembangkan dulu. Cikgu kembangkan. Kalau kamu nak kamir terus boleh, tak ada masalah lah. Kita dah belajar kamiran tu dalam siri yang kedua. Bagaimana kita nak kamirkan satu ungkapan? Ada dalam siri yang kedua. Nak kamirkan nombor 2 saja dalam siri yang pertama. Jadi kena follow lah siri 1, 2, 3, 4. Lupa, patah balik ulang. Okey. So kita kembangkan y tolak 3, kita akan dapat y kuasa 2 tolak 6y tambah 9 tambah lagi 2 dy. Oh, tu dia. Dan kita ada di sana tambah 9 tambah 2 tu kita boleh kira lagi kan. Okey, kamirkan 1 hingga 4. Okey, y kuasa 2 tambah 6y 9 tambah 2. Tu pun dia tekan kalkulator. Hang buat lawak. Okey, ni sebelah lah. Okey, dy tekan juga kalkulator 9 tambah 2 pun. Guna jari dah 9, 10, 11. Oi, pun ada juga. Okey. Itu penting mental arithmetic tu. Sekarang kita kamir lah. Dah dapat macam ni, kita kamir lah. Kamirkan, kita dapat apa? Dapat y kuasa 2 kalau kamir jadi y kuasa 3/3. Tambah 6y dia jadi 6y kuasa 2/3. 11 kamirkan dia jadi 11y. Daripada 1 hingga 4. Kemudian kita apa? Gantikan 4 dulu. Yang ni ada dalam siri yang sebelum ni. Siri yang ketiga, kamiran asas. Tolong tengoklah kamiran tentu tu. Siri yang ketiga. Okey, bagaimana nak buat? Ambil kalkulator Ustaz. Kita nak kira. Gantikan 4, kemudian tolak, gantikan 1. Yang tu cikgu tak nak tunjuk. Cikgu terus bagi jawapannya. Tolak yang ni, gantikan 1. Gantikan 4, tolak, gantikan 1. Tinggal kerja rumah dekat kamu yang tu. Buat yang tu betul-betul. Okey, cikgu kira terus saja. Okey, kamiran. Tolak 3 ni kita kuasa 2. Okay, tambah 2 daripada 1 hingga 4. Okey. So kita dapat di sini, kamu kira lah. Dapat 9 unit kuasa 2. Nak jimat masa ni, jimat masa. Cikgu pakai kalkulator lah. Okey, pakai kalkulator lah. Tengok. Okey. Kamu cubalah ganti. Mungkin kalkulator silap. Kalau cikgu tekan kalkulator silap kan, jadi jawapan mungkin bukan 9. Lagi kamu gantilah. Cikgu dah tunjuk dia punya main dia tu. Cikgu dah tunjuk lah. Tinggal sikit lagi tugasan dekat kamu. Selesai. Soalan yang ke-21. Bukan susah pun. Okey. Maknanya kalau soalan tu lengkung dah dibagi dengan y, kita kena tukar jadi x jadi perkara rumus. Okey. Jom kita tengok yang ni pula. Okey, yang ni pula. Dia bagi ikut sini pula. Kemudian soalan dia kata cari nilai kamiran, cari luas rantau belurik. Ada dua benar lah. Sama ke? Tak sama. Pasal tu dia tanya dua tu A, B. Cikgu nak ajar kamu ada perbezaan. Yang ni cikgu dah terang di hujung siri yang ketiga. Cikgu dah terang dah. Cuma soalan tak bagi. Hari ni kita bagi soalan. Okey, kita nak buat macam mana ni? Okey, yang ni kita boleh kembangkan dulu. So kita dapat di sana ialah y kuasa 2 tolak 2y. Cikgu kembangkan dulu x ni. Sekarang kita tidak ada dia punya apa? Kita tak ada had. Tadi soalan tadi dia bagi had, yang ni dia tak bagi had. Had kamiran tu ialah ni nilai di paksi y lah. Sebab luas antara lengkung dengan paksi y. Okey, so kita kira luas antara lengkung dengan paksi y. Maka luasnya ialah kamirkan terhadap paksi y, kita tulis dy. Dia bagi tahu hadnya kena ambil di paksi y. Jadi had kita tak tahu lagi. Had ni lah, had bawah ni dengan had atas dia apa dia. Bagaimana kita nak cari had? Okey, had kamiran. Bagaimana kita boleh cari had kamiran ni? Di paksi y. Di paksi y. Okey.
kita punya nilai X kita adalah sama dengan sifar ataupun okey. Persamaan paksi Y ialah X sama dengan sifar. Okey, persamaan dia. So kita tengok. Bila X sama dengan sifar, maka kita dapati Y kuasa 2 tolak 2Y sama dengan sifar. Okay, lepas tu, ni kesilapan algebra ni jangan buat lah. Cikgu tunjuk yang ni silap. Yang ni yang silapnya, dia pun buat Y kuasa 2 sama dengan 2Y. Dia bahagi dengan Y. Sini dapat Y, sini dapat 2. Cikgu, Y 2 cikgu. Tu kesilapan. Sedangkan ini adalah persamaan kuadratik. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat 2 jawapan. Jadi jangan bahagi macam ni. Bila kita bahagi dengan Y, bahagi dengan nombor okey. Tapi bila kita bahagi dengan pemboleh ubah, kita telah menurunkan darjah persamaan dia daripada darjah 2. Darjah 2 bukan tahun 2 hak sekolah tu. Darjah 2 maksudnya persamaan dengan kuasa 2, kita turunkan dia kepada darjah 1. Persamaan dia pemboleh ubah berkuasa 1. Jadi kita telah mengubah darjah persamaan. Sebab itu jangan bahagi dengan pemboleh ubah. Bahagi nombor tak ada masalah. Itu rahsia yang kena jaga. Jadi dalam kes ini, kamu kena gunalah kaedah tu dalam indeks, dalam fungsi kuadratik dan sebagainya. Jagalah. Okay. Jadi sepatutnya kita buat apa? Kita faktorkan, jangan bahagi. Bila kita faktor dapat Y, darab dengan Y, tolak 2 lah. Okay. Sebenarnya dari tadi kita boleh ambil dah. Cikgu nak tunjuk saja. Okay. So Y kita sama dengan sifar atau Y kita sama dengan 2. Oh, jadi kita punya had kamiran tadi di sini ialah nombor sifar, had bawah, had atas dia nombor 2. Jadi kita kamirkan tadi daripada sifar ke 2. Okey, cukup padamnya ni Ustaz. Ganti dengan nombor dia, had kamiran kita ialah daripada sifar ke 2. Cikgu, kalau tulis 2 ke sifar boleh tak? Jangan pergi tukar lah. Had bawah tu dia mesti kecil. Had atas mesti lebih besar. Jangan terbalik. Terbalik lagi jawapan kita patut positif jadi negatif. Kita jaga itu. Okey. X kita gantikan. Kita gantikan di sini. Sama dengan daripada sifar ke 2. X kita ialah Y kuasa 2. Tolak 2Y. Okey. dy. Kamirkan, kita dapat apa? Dapat Y kuasa 3 per 3 tolak 2Y kuasa 2 per 2 dari sifar ke 2. 2 ni boleh dibatalkan, 2 bagi 2 dapat 1. Maka kita dapat di sini hanyalah Y kuasa 3 per 3 tolak Y kuasa 2 dari sifar ke 2. Gantikan mana dulu? Gantikan 2 dulu. Okey, bila kita gantikan 2 dulu, ni jawapan bagi soalan A. Gantikan 2, kita dapat 2 kuasa 3 per 3 tolak 2 kuasa 2. Itu baru ganti 2. Ada pelajar, dia buat macam ni. Cikgu periksa kertas tu, cikgu jumpa dia buat macam ni. 2 kuasa 3 per 3 tolak sifar kuasa 2. Dia silap ganti. Dia ganti macam mana? Had 2 dia ganti sini, had sifar dia ganti sini. Dia buat lawak, kartun punya cerita ni. Hampa jangan buat lah. Okey. Tu kesilapan. Mana boleh ganti macam tu? Ganti satu had tu sepenuhnya dalam ungkapan yang diberi. Okey, lepas tu kita tolak. Tolak kita gantikan apa pula? Gantikan sifar pula. Sifar kuasa 3 per 3 tolak sifar kuasa 2. Sifar lah tu cikgu tu. Kalau tulis sifar saja boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tapi tidak semestinya sentiasa sifar. Nampak nombor sifar ganti dapat sifar? Tak semestinya. Jadi tolong jaga. Terutama bila kita buat kamiran yang melibatkan ungkapan. Kadang-kadang dia ada X tambah 1. Kita pun ganti letak nampak sifar, semua jadi sifar. Maka habislah kita punya kiraan. Jadi semak dulu sebelum terus tulis tolak sifar. Okay. Tapi di sini kita tahu lah yang ini jawapannya ialah sifar. Jadi kita kira lah yang ni Dazia. Jadi 8 per 3 tolak dengan 4.
8/3 tolak 4. 8 ABC 3 tolak dengan 4. 2 + 2 4. Kita dapat berapa? Dapat negatif 1/3. Negatif. A ni sorry, A ni bukan luas. A dia tanya nilai kamiran, bukan luas lagi. Belum tanya luas lagi. Orang baru tanya nilai kamiran. Nilai kamiran. Silap soalan ni. Nilai kamiran. Nilai kamiran jadi cikgu jawapan nak kena tukar jadi negatif tak? Jadi positif tak? Tak. Nilai kamiran jawapan yang ni. Ni nilai kamiran. Tu jawapan dia. Nilai kamiran boleh negatif. B. Jawapan B. Luas sama, kamu kamirkan tadi, kamu akan dapat negatif. Tetapi bila sampai luas, kita kena tukar dia jadi positif. 1/3 unit kuasa 2. Nampak perbezaan? Soalan tanya nilai kamiran dengan soalan tanya luas. Bezakan jawapan kita. Kalau keadaan begini, kamirkan terhadap paksi Y. Apabila dia berada di kiri paksi Y, dia bertanda negatif. Contoh yang kamu mudah nak ingat, cikgu bagi satu lengkuk, satu lengkuk yang ada kiri dan kanan. Ini paksi X, paksi X tak buat lagi. Kita buat paksi X ni, paksi X dah keluar biru, paksi X dah. Ada keluar biru. Lengkuk dia macam ni. Dia keluar anak panah pula. Silap pen. Lengkuk dia macam ni. Fulmo. Samaan dia macam ni. Ni X, ni paksi X, Y. Lengkuk begini dan kawasan belurik. Ni kawasan belurik dah. Yang berlurik di sebelah kiri ini nilai kamiran adalah negatif. Luas tetap positif. Yang berlurik yang ni, yang di sebelah kanan paksi Y, nilai kamiran positif dan luas pun positif. Tu perbezaan dah. Tolong jaga. Sama juga dengan paksi X. Yang tu dekat siri yang ketiga. Cikgu dah cerita dah siri ketiga. Bila duduk bawah paksi X, nilai tu negatif. Nilai kamiran negatif, luas tetap positif. Sebab itu bila kita bertemu begini, kawasan belurik yang melibatkan tanda negatif dan tanda positif, kita tak boleh terus kamir had itu. Contohnya lah, kita nak kamir terus dari sini. Nombor di sini katakanlah negatif 3, nak terus kamir sampai 3. Negatif 3 terus sampai 3. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab luas kawasan tersebut meliputi kawasan positif dan negatif. Kita terus kamir saja, nanti jawapan jadi kosong dalam kes ini. Sebab dia punya had luas kawasan dia sama besar, maka dia jadi kosong balik. Yang ni yang kita kena jaga. Jadi untuk bahagian ini, cikgu dah terangkan cara kira terhadap paksi Y. Dengan melihat kepada DY, kita dah tahu dua perkara, iaitu kawasan belurik antara lengkung dengan paksi Y. Had kamiran perlu diambil pada paksi Y. Kemudian cikgu juga tak tunjuk situasi perbezaan di antara ayat nilai kamiran dengan ayat luas. Rantau berlurik. Kita pergi contoh yang ke-23. Contoh ke-23. Kita ada masa, jadi kita boleh masuk ini. Jadi dah habis dah yang satu garisan tadi. Satu garis lengkung selesai dah. Paksi X dekat siri 3. Paksi Y dekat siri 4. Sekarang kita ada pula lengkung dengan garis. Lengkung dengan garis pula. Lengkung ni persamaan tak tulis pula dah. Persamaan dia apa pula dah. Kita tak tulis persamaan pula. Apa persamaan dia ni? Saat cikgu tengok ada ke tak tahu persamaan dia, cikgu simpan ke tak tahu. Cikgu pun tak simpan persamaan dia. Ada. Persamaan dia pun sensasi. Persamaan garis lengkung ni, yang lengkung ni ialah Y sama dengan 9 tolak X per 2 kuasa 2. Yang tu, yang lengkung tu. Yang lurus ini ialah Y sama dengan 6 tolak X. Dah ada. Sekarang kawasan berlurik ini terletak di antara
Okey, bila kita melibatkan garis lengkung dan garis lurus, ada dua sekarang ni, kita kena tengok situasi kawasan berlorik tu. Dia berada di antara garis lengkung dan garis lurus ini. Situasi garis lengkung dengan garis lurus ni bagaimana? Kalau kita perhatikan dalam kawasan berlorik tersebut, dalam kawasan berlorik tersebut, kita dapati bahawa garis lengkung berada di bahagian atas kawasan berlorik. Manakala garis lurus berada di bahagian bawah kawasan berlorik. Oh, ni cerita atas bawah. Kalau atas bawah kita kena buat apa? Kita kena tolak. Oh, tolak. Kita kena tolak. Okey. Jadi macam mana kita nak kira luas dia? Oh, oleh kerana dia berada antara garis lengkung dan garis lurus, atas bawah, yang atas lengkung, yang bawah ialah garis lurus. Maka kita punya luas, luas kita. Oh, tapi sebelum kita kira luas, kita nak kena tahu lah juga had kamiran dari mana sampai mana. Dari mana sampai mana ni? Kita kena buat apa tu? Sebelum kita buat itu, kita kena cari dulu had kamiran. Sebab dalam soalan ni dia tak bagi had kamiran. Kita kira had kamiran. Macam mana nak buat had kamiran ni? Kita tengok kita ada persamaan. Persamaan yang pertama ialah Y sama dengan 6 tolak X. Ini persamaan yang pertama, persamaan linear. Persamaan yang kedua ialah Y sama dengan 9 tolak X per 2 kuasa 2. Ini persamaan yang kedua, persamaan kuadratik. Oh, yang ni cikgu bagi tahu lah nama dia kan, kuadratik. Cikgu mana cikgu tahu kuadratik tu X kuasa 2. Okey, yang ni kita panggil persamaan linear sebab X dengan Y dia berkuasa 1. Persamaan linear 2 pemulih ubah. Cikgu macam pernah nampak lah. Betul. Kita belajar dalam bab 3 tingkatan 4. Jadi bila buat kamiran, sistem persamaan, kamu kena master. Oh, kena kuasai. Betul-betul. Sebab nanti nak guna dalam tingkatan 5. Bagi pelajar yang tingkatan 4 yang kebetulan menonton juga yang ini, tolong jagalah. Okay. Bab-bab tingkatan 4 ni adalah bab-bab yang asas, foundation dia. Dia kata, tapak dia. Kalau bab tingkatan 4 tak dikuasai, bila kita naik tingkatan 5, kita akan suffer. Sebab kita tidak boleh menyelesaikan soalan tu. Walaupun kamu tahu nak kamir, kamu tahu kena tolak, tapi nak cari had kamiran tak erti. Sebab tak erti nak buat persamaan serentak. Yang tu kena jaga. Jadi di sini cikgu gunakan kaedah penggantian saja. Cikgu gantikan, cikgu ganti 1 dalam 2. Ganti 1 dalam 2. Bila kita ganti 1 dalam 2 ni, apa yang berlaku kita dapat? Kita akan dapat 6 tolak X adalah sama dengan 9 tolak X per 2 kuasa 2. Okey. Yang ni cikgu ringkaskan. Cikgu ringkaskan. Kamu selesaikan. Cikgu bagi dia punya ujung saja untuk menjimatkan masa. Okey. Cikgu bagi dia punya bentuk am dia. Bentuk am kita akan dapat yang ni ialah X kuasa 2. Okey, tolak 4X. Okey, tolak 12 sama dengan 0. Bentuk am ni, yang ni panggil bentuk am. Ulang kaji lah sikit kan. Ni panggil bentuk am. Persamaan kuadratik boleh ditulis dalam berapa bentuk? Boleh ditulis dalam 3 bentuk cikgu. Apa dia? Yang pertama bentuk am. Yang kedua bentuk vertex, yang ketiga bentuk pintasan. Okey, jadi masing-masing ada kegunaan ya. Kita dah dapat bentuk am. Okey, lepas itu nak selesaikan persamaan kuadratik, ada 3 kaedah: menggunakan pemfaktoran, menggunakan rumus, menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Keempat ada kalkulator. Okey. Tapi mesti tahu kaedah lah sebelum guna kalkulator. Pastikan tahu kaedah manual. Cikgu tunjuk menggunakan pemfaktoran sahaja. Kita faktorkan di sini, dapat X dengan X di sini. Okey, tolak 6 di sini tambah 2. Okey, cikgu tunjuk yang itu saja. Okay, maknanya kita punya kamiran sekarang ni, kita kena kamirkan. Oh, mana dia ni? Kita dapat X kita. X kita adalah sama dengan 6 atau X kita sama dengan negatif 2. Jadi sekarang ini kita tahulah had kamiran kita ada di mana. Okey, cikgu padam saat atas bawah ni. Okey.
Nombor dekat X nah, dekat X. Tengok dekat X. Di sini titik persilangan. Berarti nombor di sini nombor apa? Mestilah nombor negatif 2. Sebab negatif nombor dia kecil, mestilah berada di kiri. Nombor 6 ada di kanan. Di sinilah pintasannya. Nilai yang kita dapat ni ialah dia punya pintasan X. Oh, rupa-rupanya okey, antara kegunaan dia. Okey, antara kegunaan pintasan X ni salah satulah ialah dia digunakan dekat had kamiran. Kalau dia titik persilangan bertemu dekat paksi X lah. Okey. Ataupun kita menggunakan koordinat X. Mengapa guna X? Sebab luas antara lengkung kalau kita turunkan dia ke bawah, dia menuju ke paksi X. Okay? Kita nak kira macam mana? Okay. Ada dua cara. Cikgu tunjuk kedua-duanya. Kaedah yang pertama lah. Yang ni selesai dah ni lah. Cikgu nak padam had kamiran ni. Ruang pengiraan tak cukup. Jadi cikgu nak padam had kamiran ni. Pelajar yang nak salin, pause video, salin. Pergi sambung balik. Cikgu padam. Okay, jangan marah. Selesai dah, kita dah dapat had kamiran. Okay. Cikgu tunjuk dengan kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ni dia kaedah yang lebih umum. Kita boleh guna dalam pelbagai situasi. Iaitu kita ambil luas rantau berlorek. Cikgu bagi dalam bentuk gambar rajah dulu. Sama dengan kita ambil lengkung ni. Luas lengkung semua sekali ni. Kita tolakkan, kita buang kawasan bawah tu. Tolak. Tolak yang mana? Tolak yang garis lurus tu pula. Garis lurus. Ini garis lurus. Garis lurus ni kat sini. Kan? Di sini ialah negatif 2, di sini ialah 6 tadi kan? So, yang ni kita buang. Itu segitiga cikgu. Yes. Kamu nampak. Bagus betul lah. Ni segitiga. Jadi, segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Okey, jadi kita tahu yang ni ialah setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi tapak dia ialah 6 tolak 2 nah. Jadi 8 nah. Tapak dia 8. Bukan 6 tolak 2, 6 tolak 2. 6 tolak negatif 2. Maknanya jadi 6 tambah 2. Jadi 8 tapak dia. Tinggi dia, untuk mendapatkan tinggi, kita kena dapatkan koordinat Y dia. Jadi nak dapatkan koordinat Y. Koordinat Y. Kita ganti saja bila X kita sama dengan negatif 2. Maka Y kita sama dengan 6 tolak X ialah negatif 2. Okey. Jadi bila X negatif 2, maka kita dapat nilai Y kita ialah 8. Okey. Dapatlah tu. Okey. Kemudian kita punya tinggi tadi. Tinggi kita ialah 8 jugalah, kebetulan sama kan. Di sini ada 6 unit, di sini ada 2 unit. Di sini 2 unit, di sini 6 unit, maknanya jumlah semua dapat 8 juga. 8 unitnya ni. Okey, jadi tinggi pun kita dah dapat, koordinat ni pun kita dah dapat, negatif 2, 8. Okey, negatif 2, 8. Jadi tinggi dah dapat, tapak dah dapat, maka luas segitiga kita dapat. Okey, luasnya kita dapat setengah. Darab tapaknya 8, darab tinggi pun 8. Jadi dapat 32. Pun boleh macam tu. Baru kira satu. Satu lagi kita kira pula yang ni, luas di bawah lengkung ni pula. Yang ni luas dia macam mana pula? Okey, luas yang di bawah lengkung ni saja. Okey, sama dengan kita kamirkan. Okey, kamirkan daripada mana? Sekarang ni kita tak boleh pakai yang ni. Kita bukan nak kira sampai habis nah. Kita kena pakai setakat yang kita nak sahaja. Iaitu sampai sini saja. Terpadam. Okey, sampai sini saja. Cikgu tukar pen warna merah. Takat ni saja. Jadi kita tak ambil luas penuh tu.
kita ambil luas yang kita nak ni saja. Oh, yang ni saja. Luas daripada negatif 2 sampai 6 ini saja. Lepas tu kita buang luas segitiga tu. Okey. Jadi daripada negatif 2 sampai 6. Okey. Terhadap paksi X di sini mestilah Y. Okay, Y kita ni jadi berapa ni? Y kita. Okay, Y kita di sini dia jadi 9 tolak X kuasa 2 per 4. Okay, so kita ganti daripada negatif 2 sampai 6. Y kita ialah 9 tolak X kuasa 2 per 4 dx. Okay, kamirkan 9, kita dapat 9x. Kamirkan yang ni, kamirkan X kuasa 2 tolak 4, kita akan dapat apa? Dapat X kuasa 3 per dengan 3, darab dengan 4, jadi 12 di bawah tu. Daripada negatif 2 ke 6. Okey, kita kira, kita dapat berapa? Kita cuba tengok, kita kira. Okey, kamiran, cikgu menggunakan kalkulator saja. Okey. Kamiran, cikgu guna kalkulator. So 9 tolak dengan X kuasa 2. Okay. X kuasa 2 bahagi 4. Okay. Daripada negatif 2 sehingga 6. Okay. Dapat jawapan. Jawapan dia berapa? Jawapan dia ialah 160 per 3 unit kuasa 2. Okey. Lepas tu kita nak kena kira lah yang ni pula ni. Luas kawasan berlorik lah. Luas kawasan berlorik atau luas rantau berlorik. Dia guna rantau, kita pun rantau. Dia guna kawasan, kita ikutlah kawasan kan. Berlorik adalah sama dengan luas bawah lengkung 160 per 3 tolak 32. Okey, tolak 32. Dapat berapa? Okey. Dapat 64 per 3. Unit kuasa 2. Cikgu, panjang betul lah kira yang ni cikgu. Ya. Cikgu perkenalkan kaedah yang kedua. Okey. Kalau kita kira macam ni panjang. Tapi yang ni basic konsep dia. Okey, kita kira by kawasan. Satu lagi kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua ni macam mana nak buat kaedah yang kedua ni? Okey, kamu nak salin boleh pause video, boleh salin. Okey, cikgu nak padam kaedah satu, cikgu nak tunjuk pula kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua. Cikgu padam dulu, jangan marah. Ingatlah jawapan dia 64 per 3. Jawapan, cikgu tulis kat sini lah jawapan. Supaya lagi kalau kita kira jawapan mesti sama lah. Jawapan yang ini ialah 64 per 3 unit kuasa 2. Okey, kita simpan jawapan kat situ. Kita pergi yang berikutnya. Okey, kaedah yang kedua. Oh, tersilap ambil. Nak ambil pemadam terambil pen. Okey. Kaedah yang kedua. Kalau kaedah satu tadi panjang je kot, takkan tak ada kaedah lain kot. Okey, ada. Oleh kerana garisan ni atas bawah, kita tahu yang atas dia lengkung, yang bawah dia lurus, maka kita boleh kira terus tanpa kira luas segitiga. Kita kira terus macam mana? Daripada hadnya mesti sama, negatif 2 hingga 6. Okey, persamaan garis lurus, garis lengkung kita ialah 9 tolak X kuasa 2 per 4 tolak dengan persamaan garis lurus. Cikgu guna yang lain sikit, cikgu guna warna biru untuk persamaan garis lurus, iaitu 6 tolak X. Okey, dx. Kalau tulis macam ni, kita akan buat salah. Okey, apa salah dia? Kalau kamu ingat lagi TUK tu, iaitu tolak bila jumpa ungkapan kena letak kurungan. Jadi di sini ada kurungan. Okey, yang ni ialah garis lengkung. Yang ni pula garis lurus.
Pasal apa garis lengkung yang tolak garis lurus? Sebab garis lengkung berada di atas, garis lurus berada di bawah. Jadi dia ikut atas tolak bawah. Okey, syarat untuk atas bawah aja kita pakai yang ni nah. Kalau dia kiri kanan kau jangan tolak. Kita teruskan. Maka kita dapat kamirkan daripada negatif 2 sehingga 6. Okey, daripada negatif 2 sehingga 6. Cikgu ringkaskan. Kamu kira serentak semuanya sekali. Maka kamu akan dapat yang ni 3 tolak X kuasa 2 per 4. 3 mana dapat? Tu 9 tolak 6 dapat 3 lah. Okey, tolak darab tambah, tolak darab tolak dapat tambah X. Okey, dx. Kita pun kamirkan. Kamirkan macam mana kita dapat? Okey, kita dapat 3 dapat 3X. X kuasa 2 per 4 tolak X kuasa 3 per 3 darab 4, 12. Tambah X kuasa 2 per 2. Daripada negatif 2 sehingga 6. Lepas tu tekanlah kalkulator. Okey, kamu kira, gantikan 6 dulu, tolak, gantikan 2. Yang ni cuba buat. Kamu akan dapat 64 per 3 unit kuasa 2. Okey, lebih ringkas kan? Kan sikit je step dia. Sebenarnya pendek je yang ni. Bukanlah panjang pun. Tapi kena tahu lah metod dia. Cuma kaedah satu kena tahu juga. Kaedah satu kena tahu juga. Kita teruskan. Satu lagi. Okey, satu lagi. Satu lagi nah. Satu lagi soalan. Yang ni pula. Contoh 24. Okey. Contoh 24. Diberi persamaan garis lengkung tersebut ialah Y sama dengan X kuasa 2. Okey, dia bagi yang ni X kuasa 2. Garis lurus ialah Y sama dengan 2 tolak X. Okey, cikgu tunjuk satu kaedah sajalah. Okey, untuk menjimatkan masa. Kemudian kamu cuba kira dengan kaedah yang satu lagi. Tadi cikgu tunjuk 2 kaedah kan. Satu kita kira by kawasan, kemudian yang kedua kita pakai persamaan lengkung tolak persamaan garis lurus kan. Tetapi dalam kes ini jangan pakai lengkung tolak lurus. Sebab apa? Kawasan berlurik dia bukan berada antara garis lengkung dan garis lurus dah. Dia ada berada di antara 2 kawasan iaitu di sini. Cikgu pecahkan daripada titik persilangan itu. Ada 2 kawasan di sini iaitu kawasan A dan kawasan B. Yang ni ialah kawasan A, ni A. Yang ni ialah kawasan B. Cikgu pecahkan dia kepada 2 kawasan. Kawasan A lengkung dengan paksi X. Jadi sebab tu kita tak pakai tolak. Sebab dia bukan antara lengkung dan garis lurus. Dah, lengkung dengan paksi X saja. Dan kawasan B adalah antara garis lurus dan paksi X. Okey. Jadi kita kena kira secara berasingan. Luas kawasan A dulu. Okey, luas kawasan A dulu. Jangan pakai tolak ini. Okey, luas kawasan A ialah kamirkan. Tapi kita belum dapat lagi dia punya had kamiran. Ni apa dia ni? Titik persilangan dah. Kita belum dapat lagi kan? Kita kira dulu Ustaz dia punya titik persilangan. Okey, titik persilangan kita kena kira. Macam mana nak buat? Sekali lagi, garis lurus ialah Y sama dengan 2 tolak X. Okey, 2 tolak X. Okey, kemudian satu lagi. Garis lengkung ialah Y sama dengan X kuasa 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita guna kaedah penggantian. Gantikan 1 dalam 2. Okey, cikgu ganti. Ganti 1 dalam, cikgu ringkaskan lah. Kamu jangan tulis ringkas pula. Dalam 2. Okey. Dalam SPM cikgu kena tulis ke ayat ganti 1 dalam 2. Tak payah. Yang ni untuk tujuan pembelajaran. Tapi esok kamu mungkin satu hari kamu jadi penulis buku lah. Kena tulis lah kan.
Ganti. Kita ganti, maka kita dapat di sana X kuasa 2 adalah sama dengan 2 tolak X, susun semula. X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan sifar. Kita boleh guna pemfaktoran. Kita akan dapat apa di sini? X, 2, 1, sini X, sini tambah, sini tolak. Okay. Bermakna kita dapat sini ialah X kita sama dengan 1 atau X kita sama dengan negatif 2. Nah, mana nak pakai? Kena pakai yang 1. Pasal apa 1? Titik persilangan berada di sebelah kanan Pak CY. Oh, sekarang kita tahu yang ni 1. Tahu 1. Jadi kita dah tahu had kamiran. Mengapa cari koordinat tu? B tu luas segitiga, kita boleh guna setengah kali tapak kali tinggi. Cikgu, kalau saya nak pakai kamiran dekat B juga, boleh tak? Boleh, tapi kena carilah nilai ni pula. Nilai ni kacang goreng je boleh dapat. Bila Y kosong, maka kita dapat X kita sama dengan 2. Ni ganti sini lah, kosong sama dengan 2 tolak X. Maka kita pindah ataupun kamu tambah X kiri kanan, kamu akan dapat X sama dengan 2. Jadi kita dah dapat di sana. Had kamiran garis lurus pun boleh nak pakai, ataupun nak pakai formula setengah kali tapak kali tinggi. Okey. Kalau kita nak pakai setengah kali tapak kali tinggi, kita kena cari koordinat Y dia pula, yang ni pula. Okey, yang ni pula koordinat ni macam mana kita nak kira? Kita ganti. Ganti apa? Ganti X kita tadi sama dengan 1 dalam persamaan yang lurus tu lah kan. Yang lurus tu persamaan 1. Maka kita dapat Y kita sama dengan 2 tolak 1. Y kita sama dengan 1. Oh, jadi yang ni koordinat dia ialah 1, 1. Oh, okey, koordinat dia 1, 1. Jadi kita dah dapat dah yang tu. Sekarang kita dah boleh kira luas A ialah kamirkan. Had kamiran dia sifar. Macam mana cikgu tahu sifar? Ni tambah sifar. Okey, jadi sebab tu cikgu tak kira. Ni pintasan Y. Okey, sebab itulah cikgu tak kira dah yang ni. Kalau garisan tu duduk di atas macam ni X, di sini Y, garisan tu ada di atas, kita tengok pula mungkin dia akan bagi kita Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3. 3 tu pintasan Y lah kat sini. Ambil daripada persamaan. Okey. Okey, kita masukkan, kita dapat apa? Okey, untuk garis lengkung terhadap X, jadi di sini mestilah Y daripada sifar sampai 1. Jadi Y kita adalah sama dengan X kuasa 2 di X dari sifar sampai 1. So kita dapat X kuasa 3/3 daripada sifar sampai 1. Okay, jadi kalau kita ganti, kita akan dapat jawapan dia ialah 1/3 unit kuasa 2. Okey, selesai luas A. Luas B pula. Luas B. Luas B boleh guna setengah kali tapak kali tinggi. Okey, setengah darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Boleh pakai yang ni. Iaitu 1/2. Tapak berapa? 2 tolak 1. 1. Tinggi dia pun 1. Jadi jawapan dia setengah ya. Okey, tu luas B, jawapan dia setengah unit kuasa 2. Okey, cikgu kalau saya pakai kamiran, kamiran pun boleh, tak ada masalah nak pakai kamiran. Okey, kamirkan daripada 1 ke 2. Okey. Y dx iaitu 2 tolak X dx. Kamirkan yang ni. Maka kita akan dapat apa? 2X tolak X kuasa 2/2 daripada 1 ke 2. Kamu gantikan? Okey. Gantikan. Kamu akan dapat nanti jawapan dia 1/2 unit kuasa 2 juga. Sama aja. Sama aja. Okey, maka luas kawasan berlorek adalah sama dengan apa? Sama dengan luas kawasan A tambah luas kawasan B. Okey, luas kawasan A tadi berapa? Yang ni ialah luas A tambah. Pasal apa tambah? Sebab dia duduk kiri kanan. Ingat tadi cikgu tunjuk.
Kalau dia kiri kanan ni kan, oh yang ni kan, kiri kanan, oh yang ni kalau jenis macam ni, kita kena pakai apa? Kena pakai tambah. Okey. Oh yang ni kena pakai tambah. Kalau jenis macam ni, okey, atas bawah, yang ni kena pakai apa? Oh yang ni kena pakai tolak. Yang ni kita pakai apa? Tambah. Tu perbezaan dia. Sebab tu cikgu asingkan dua jenis ni. Okey. Dah faham yang ni, tak ada masalah lah kan. So tadi kita kira lah. So kita dapat tadi 1/3 tambah 1/2. Okey, jadi berapa? 5/6 unit kuasa 2. Cikgu kalau tak tulis unit kuasa 2 tak ada masalah. Tapi tulislah. Okey, sebagai satu latihan, mana tahu esok jadi penulis buku matematik tambahan yang terkemuka di Malaysia kan, ataupun di dunia kan, mana buku kamu tu dijadikan pula rujukan di negara-negara lain pula. Kan hebat tu. Jadi bila kita nak tulis tu kita kena tahu lah nak tulis macam mana. Okay, so tulis unit kuasa 2 tu. Okay. Cikgu ada satu lagi soalannya ni. Yang ni cikgu nak tinggalkan dekat kamu. Cikgu nak tinggalkan kat kamu. Suruh kamu buat tugasan. Sengaja cikgu tinggal kat kamu ni. Tugasan nanti jawapan cikgu bagilah juga. Jawapan dalam siri yang ke-5. Ni siri yang ke-4 kan. Cikgu tinggalkan satu tugasan dekat kamu. Yang ni kamu cuba kira. Nanti siri ke-5 cikgu tunjuk jawapan. Tengok jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Sama ke tak? Kalau kita serupa, maknanya kamu dah bolehlah telah menguasai kaedah ni. Okey. Boleh? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi kita berhenti dulu di sini. Okey, kita berhenti dulu di sini. Kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Okey. Siri yang ke-4. Dalam siri yang ke-4 cikgu akan masukkan pula insya-Allah bila ada masa, iaitu 2 garis lengkung dengan pelbagai bentuk sangat kompleks. Cikgu bagi tahu sangat kompleks. Cikgu telah sediakan banyak soalan di sana. Dia sangat kompleks. Okey. Kamu tengok ada dalam buku teks kamu ada yang ni. Okey, bukan tak ada. Ada dalam di SKP juga. Okey, melibatkan 2 garis lengkung. Okey, so kita berhenti di sini dahulu. Okey, tolong jaga dirilah dan jaga keselamatan keluarga. Okey, dalam situasi-situasi yang begini sentiasa menjaga kesihatan diri, okey, pakai mask dan sebagainya, jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Elak ke tempat-tempat yang sesak dan ramai orang. Okey, cikgu doakan semuanya berjaya menguasai, memahami dan mengingati apa yang kita belajar pada hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapat ini mendapat berkat sehingga kita boleh ambil manfaat dan gunakannya untuk masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Okay, good luck.